diperingatkan oleh Profesor Dr. Hamka, okey, bahawa rezeki itu bukan apa yang kamu mahu. Bukan apa yang kamu dapat, bermakna kamu dapat apa yang kamu mahu. Okey. Maknanya kita kata itu bukan rezeki. Okey. Rezeki bukan bermakna kamu dapat apa yang kamu mahu. Okey. Tetapi adalah menerima, okey, menerima apa yang telah Allah anugerahkan. Okay, kita nak itu, nak ini, tapi yang Allah bagi lain, contohnya. Maka yang kita nak itu, yang kita tak dapat apa yang kita nak. Tetapi Allah akan bagi apa yang kamu perlu. Ini kekuatan pertama yang kita nak angkat. Makanya kalau kita ada impian nak dapat sesuatu, tapi tak dapat, maknanya bukan kata malang lah, sedih lah, Allah ni tak kesian saya lah, dan no. Bukan begitu. Okay, tolong bangun kekuatan. Apa yang orang dapat belum tentu kita dapat. Apa yang kita dapat tak ada pada orang lain. Maknanya kita dapat apa yang Allah sudah nak, apa yang Allah nak bagi. Okay, kita dapat apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kita dapat apa yang Allah anugerahkan, bukan apa yang kita impikan. Ini sebab itu ramai orang kecewa. Okay, kadang-kadang rezeki ditangguhkan. Oh, setengah mati. Ini macam mana ni, PKP datang balik ni, virus datang balik, dah susah nak kerja, noneng. Banyak yang keluh kesah kerana merasakan rezekinya tertangguh. Okay, tapi sebenarnya rezeki kita Allah tangguhkan ke, Allah cepatkan ke, Allah lambatkan ke, bergantung balik kepada kita. Sejauh mana kita bersyukur. Kita kufur nikmat ke, ataupun tidak, kita syukur nikmat. Okay, kadang-kadang Allah tangguh rezeki kita. Sebab itu kita dikurung dengan segala benda untuk ditangguh rezeki. Kamu dekat ke tidak dengan Allah? Kamu marah ke, kamu sakit hati ke, kamu bengkak ke, kamu benjol ke, ataupun kamu betul-betul bersyukur. Masih ada yang nak disuap walaupun ubi rebus, walaupun pisang rebus. Umi pernah melalui masa banjir, lama banjirnya, 2 minggu lebih. Okay, tak ada orang, tak boleh nak pergi kedai, tak boleh jalan, tak boleh mana, tak ada makanan. Akhirnya makan pisang rebus, ubih-ubih, bagi ya. Kerana itu yang Allah bagikan. Itu yang Allah rezekikan. Tak boleh mengeluh, tak boleh ngok-ngek dan sebagainya. Oleh itu sekali lagi, rezeki pertama yang nak diingat oleh Profesor Hamka untuk kita, kamu tidak dapat apa yang kamu impikan. Kamu hanya dapat tolong terima apa yang Allah anugerahkan. Sebab itu kalau kita tengok orang pakai baju cantik, orang pakai TV cantik, orang pakai rumah cantik, sayang rumah kamu. Jangan banding rumah kita dengan rumah orang. Kalau rumah kita banding dengan istana Shah Alam, oh letih kita. Sebab itu kita kata itu rezeki dia. Kalau sahabat kita dapat lebih, apa-apalah bonus ke apa ke bendanya, pangkat ke jawatan ke, kita pangkat syukur sama-sama, berterima kasih. Sama-sama raikan dia. Kan dia sahabat kita. Bukan dengki, bukan hasad, bukan sakit hati, bukan bengkak, atau bukan berusaha untuk hapuskan apa yang dia dapat. Dah. Ataupun kita berniat untuk dapat apa yang dia dapat tu supaya hilang dan dapat ke kita. Salah lagi. Maka Profesor Hamka mengabarkan pada kita, semak hati kamu. Hati kamu dengan Allah dan juga jalur lebar kita kepada Allah. Kalau jalur lebar kita bagus, jalur lebar kita cantik, hubungan dengan Allah yang cantik, maka kita tidak berkeluh kesah dengan andai kata rezeki ditangguhkan, andai kata rezeki dikecilkan, andai kata rezeki dilambatkan. Nah, ini apa kita kata, pembangunan hati dan jiwa yang harus kita angkat sebaik-baiknya. Sebab itu sekali lagi, syukur apa yang ada di tangan kamu. Jangan memimpikan yang belum sampai di tangan kamu. Walaupun katanya ada cerita kita akan dapat itu, dapat ini, akan dapat. Tetapi yang jadi rezeki kita sebenarnya ialah apa yang tergenggam dalam tangan kita ketika itu. Ketika itu. Jangan kata, ini aku tak pandang ni, aku nak dapat ini. Jangan. Okay, hargai apa yang ada. Apa yang Allah anugerahkan masa itu, that's yours. Itulah kita punya. Itulah rezeki kita. Okay, itu satu pembangunan karakter. Satu pembangunan sikap. Satu cara berfikir. Satu membuat pendirian. Satu membuat hubungan langsung dengan Allah.
Ya Allah, syukur, alhamdulillah. Aku mengimpikan nak begini, tapi syukur alhamdulillah kau bagikan aku yang ini, ya Allah. Ini kekuatan yang nak diangkat. Jangan kufur, ambil apa yang Allah anugerahkan, tapi dengan rasa syukur yang sungguh-sungguh, bukan terpaksa. Okey juga, bolehlah juga. Bukan begitu. Syukur sangat-sangat. Itu satu daripada konsep rezeki yang Profesor Hamka nak bagi pada kita supaya tanam dalam jiwa kita. Kita adalah hamba Allah yang rezekinya ditakar oleh Allah dan akan dibagikan mengikut ruang dan kesempatan dan mengikut cara kita usahakan. Sebab itu kita kata rezeki kita dengan orang lain, dengan orang kafir pun sama je. Tapi mereka lebih sungguh-sungguh lah. Mereka lebih committed lah. Mereka lebih istiqomah. Maka mereka lebih senang daripada kita dari segi materialnya. Kita banyak menunggu, banyak mengharap, banyak minta orang, banyak minta nanti tolong orang. Oh, macam-macam. Tak ada usaha sendiri je, tak banyak. Kalau ada pun usahanya, tak sungguh-sungguh. Bila ada sungguh-sungguhnya, tak istiqomah. Sebab itu kita kata kalau dulu orang Melayu kata apa, berniaga buluh kasap. Okey? Untung hidang modal lesap. Ini pun masalah juga. Itu kita katakan sekali lagi, terima apa yang Allah bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bermakna kita kata kita tidak keluh kesah dengan apa yang Allah bagi pada kita. Jangan banding apa Allah bagi pada orang lain dengan apa yang Allah bagi kat kita. Kadang-kadang kita kata orang tu tak solat, tak apa, tapi rezekinya melimpah. Jangan ada iri hati apa-apa. Okay? Kita dia konon-kononnya yang solat, yang ngaji, yang itu. Tapi rezekinya kering, sempit dan susah. Lambat, ditangguhkanlah, disusahkan dan sebagainya. Itu sebahagian daripada cara Allah nak membuat kita rasa manja dengan Allah. Mohon, minta, merayu dan sebagainya. Tapi tidak membanding-bandingkan apa kita dapat dengan apa orang dapat. Sebab kita lahir bukan sama dengan dia, bukan seperut dengan dia. Tapi kita berkongsi Tuhan yang sama. Pasti bila Allah bagi rezeki kat dia, Allah juga bagi rezeki kat kita. Tapi jangan tak yang sama. Sebab Allah tak bagi yang sama. Kerana kita ni hidupnya tak sama. Betul? Itu prinsip besar tu. Kita boleh ada ambition. Boleh ada cita-cita. Boleh nak kaya. Tak ada masalah. Sebab kaya tu sebahagian daripada ciri orang Islam. Sebab itu Nabi boleh perang ataupun Islam boleh dapat 2/3 dunia. Dulu, 7 abad yang lalu. Okay? Kerana mereka berusaha. Bukan sekadar bercita-cita. Bercita-cita dan berusaha sebaik mungkin. Okay, kita sekarang berusaha tapi angat-angat ti ayam. Itu letih kita. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Kita harus bersyukur. Kita harus istiqomah menerima apa yang Allah anugerahkan sebagai rezeki. Bukan apa yang kita impikan. Okay? Bermakna kita tidak boleh berputus asa. Ini baru satu je ni. Sebenarnya ada 8, 10 konsep-konsep ini. Tapi insya-Allah panjang umur kita hurai satu-satu. Okey, kita hurai satu-satu. Maka jelas setakat ini. Pertama, terima apa saja anugerah Allah dengan rasa syukur. Kalau Allah lewatkan, kalau Allah tangguhkan, kalau Allah susahkan, kalau Allah kecilkan. Rezeki bukan sekadar duit, tapi rezeki juga kesihatan, rezeki juga keluarga. Ada orang diuji dari segi keluarga, ada orang diuji daripada suami. Allah ada orang diuji dari segi anak, ada orang diuji dari segi pekerjaan. Itu pun rezeki. Kerana setiap yang didatangkan oleh Allah kepada kita itu adalah rezeki. Jangan keluh kesah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita tengok. Okey. Apa yang dimaksudkan rezeki yang harus disyukuri, yang nak membantu kita membina mindset baru. Cara berfikir yang baru. Okay, kita membaca sirah para Nabi, kita akan berjumpa kisah Siti Bonda Maryam. Maryam kita kata, ibunya Nabi Isa. Okay. Seorang wanita yang tidak pernah keluar bercampur dengan siapa-siapa, duduk di mihrab, duduk di tempat di rumah ibadat, tak jumpa siapa-siapa, hanya terus beribadah saja. Anak yang paling suci, tidak pernah siapa-siapa pegang, siapa-siapa sentuh. Akhirnya diizinkan Allah untuk mengandungkan Nabi Isa. Okey? Ini juga adalah rezeki. Okey?
Sebab nak Maryam dapat anak tanpa perlu kahwin. Maryam dapat anak atas perintah Allah. Maryam dapat kesempatan jadi ibu, itu merupakan rezeki. Maryam dapat melalui ujian-ujian Allah itu juga rezeki. Pernah minta, andai kata aku dimatikan, ya Allah, susahnya ketika nak bersalin. Maryam pernah bercakap dengan Allah, kalaulah aku dimatikan saja, maka aku tak payah nak lalu benda-benda yang susah-susah ni. Aku tak payah lalu benda-benda cacian dan maki, apapun keburukan-keburukan ini, kadang aku dituduh begini dan begini dan begini. Bermakna sangatlah sulit mengangkat kekuatan untuk menjadi seorang ibu yang tidak berkahwin hingga akhirnya dia meninggalkan kampungnya atau keluar ke tempat yang jauh dari kampungnya supaya tidak untuk mengelak cacian-cacian dan makian, tuduhan-tuduhan dari masyarakat. Itu juga rezeki. Dapat anak tanpa ayah, itu juga rezeki. Ini bermakna sekali lagi, ini kisah yang ditunjukkan Allah dalam Al-Quran untuk kita baca sedalam-dalamnya. Bukan hanya melihat kulit-kulitnya. Kesian ya Maryam dia bersalin seorang-seorang. Kesian Maryam dia dituduh begini-begini. Bukan itu tujuannya. Okey? Walaupun tidak lari, ada juga ini Allah nak tunjuk macam mana masyarakat, macam mana orang ramai melihat peristiwa ini. Dia melihat dengan kacamata putih atau melihat dengan kacamata kotor. Okey? Maka kebanyakan mereka ketika itu melihatnya dengan kacamata kotor. Maka akhirnya sedih sangat-sangat. Sedangkan itu mahunya Allah. Maka dapat anak tanpa suami juga adalah anugerah. Melalui kesulitan-kesulitan itu juga adalah rezeki. Maka sekali lagi kita nak belajar dari peristiwa ini, andai kata kita punya iman yang kukuh, kita diuji Allah dengan berbagai cara dan terima semua ujian itu sebagai rezeki. Maryam menerimanya sebagai rezeki, sebab itu namanya tersenarai sebagai salah seorang daripada penghuni syurga. Okay, di samping Bonda Asiyah, di samping Bonda Khadijah, di samping Fatimah, Zahra dan sebagainya. Kerana itu sekali lagi, Maryam tidak kahwin tetapi ada anak, itu adalah rezeki. Sebab itu balik pada keimanan. Maka kita kadang hari ini banyak juga kita tengok ada orang kisah bersalin macam Siti Maryam. Tetapi Siti Maryam tidak pernah berzina. Anak-anak kita diberi kesempatan berzina dan dapat anak. Ada yang bunuh, ada yang baling, ada yang macam-macam. Andai kata, andai kata ada dalam keluarga kita, ada dalam sahabat dan kerabat kita, ada dalam masyarakat kita, anak-anak yang terperangkap. Masyarakat kita pandangnya hina, pandangnya buruk, pandangnya tak kena. Okey, pandangnya tak cantik lah keseluruhannya. Allah dia gini-gini. Sebab sampaikan kita kata anaknya anak haram. Yang haram tu siapa? Anak luar nikah tu lebih cantik bunyinya daripada anak haram. Itu anak haram tu. Allahu Akbar, kalau haram tak boleh pegang kok. Contoh, kerana buruknya pemandangan kita. Kita masa itu masyarakat hendak membenteras. Tidak menghalang supaya tidak berlaku kejadian-kejadian yang tidak cantik, maka digelarkan anak itu anak haram supaya kita tak ada teringin pun nak jumpa anak itu. Tetapi kita harus melihat peristiwa ataupun perkembangan masa kini. Mak ayah kita yang tak kuat genggam anak-anak dari segi agama. Anak yang tidak diasuh secara kental dari segi agama akan banyak terjebak dengan iblis. Bila banyak terjebak jadi pengikut iblis, jadi pengikut setan, maka tidak dapat dinafikan bahawa anak kita kemungkinan besar terperangkap dengan maksiat-maksiat ini. Andai kata, kalau kita benar-benar beriman, ini juga adalah rezeki untuk keluarganya, adalah rezeki untuk anaknya. Maka bangun balik keyakinan. Jangan hina anak itu kerana anak itu terperangkap. Sebab itu Umi melihat Darul Sakinah, Darul Sa'dah dan segala pusat-pusat perlindungan. Mereka itu terperangkap. Allah nak bagi dia rezeki hidupnya begitu. Supaya daripada kejadian itu, mereka akan membina satu kehidupan yang lebih baik. Satu kehidupan yang lebih sempurna di mata Allah. Ini kekuatan. Jangan pandang sebelah mata. Anak itu bukan anak haram. Anak itu harus dijaga.
Kita pula, ya Allah, bagi ke orang lah, bagi ke jabatan kebajikan masyarakat lah, bagi ke mana-mana. Sedangkan itu adalah darah daging anak kita. Maka Umi bukan nak dorong, bukan nak sokong. Bukan nak kata biar je dah, bukan nak galakkan pun tidak. Jangan salah faham. Kita nak apa saja ujian yang Allah bagi, peristiwa yang Allah temukan pada kita adalah rezeki. Adalah rezeki. Maka mak ayah tolong bangun kekuatan. Semak diri. Aku dah didik tak anak aku yang dah terpelecok kaki ni kepada jumpa Allah. Anak aku dah kuat agamanya ke belum? Anak aku dah tahu tak alam hara-haranya belum? Tapi oleh kerana tidak menyemak, bila anak meragam je, ya Allah, mak ayah setengah mati. Sedangkan mak ayah tak didik anak untuk dekat dengan Allah. Maka sekali lagi, bangun kekuatan. Apapun yang Allah sampaikan pada kita, terima anugerah ini, baiki. Walaupun buruk, walaupun tak cantik, walaupun mungkin kadang-kadang memalukan. Okey? Makanya dibantu anak ini, dibantu bayi ini untuk mengubah dirinya supaya dia tidak lagi terjebak kepada kisah-kisah itu. Sebab itu Allah sangat bahagia berjumpa orang yang taubat. Berjumpa orang yang buat salah dan bertaubat, bermakna taubatnya sungguh-sungguh. Orang yang buat salah dan bertaubat itu taubatnya dapat taubat nasuha. Tapi yang belum tercebur, dia taubatnya dekat bibir. Kita takut. Sebab itu kadang-kadang memang diberi kesempatan untuk jadi meragam. Kita diuji dengan meragam-meragam. Yang kuat selamat, yang tak kuat tak selamat. Okay, kalau yang tak kuatnya tak selamat, maka kita yang kuat imannya ini bantu. Jangan pandang remeh. Dia hamba Allah, dia ciptaan Allah. Peristiwa itu berlaku adalah dengan mahunya Allah. Walaupun Allah tak suka, tetapi Allah nak tengok kita. Kita melihat kejadian itu sebagai apa? Adakah melihat kejadian itu sebagai yang katanya malang lah, sial lah, memalukan lah, apa? Tak. Kita kena bangun balik kekuatan. Setiap anak yang jatuh mesti dipungut. Setiap anak yang tergelincir, tolong pegang, angkat dia balik. Kerana masa depan dia sangat besar dan masih panjang perjalanan. Sebab itu pada pesan pada mak ayah, kalau ada anak yang tergelincir, jangan terus marah, jangan terus halau, jangan terus maki, jangan terus benci, jangan terus tak kisah. Okey? Kerana masa depan anak itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Jangan pandai-pandai menghukum. Okey? Sebab itu sekali lagi kita ambil kisah ini sebagai sebahagian dari peristiwa. Orang baik juga Allah uji cara begitu. Okey? Mudah-mudahan itu konsep itu juga rezeki.